So dalam sesebuah perniagaan, kebiasaannya dia akan tubuhkanlah beberapa jabatan bagi melancarkan proses perniagaan tersebut supaya tak sangkut-sangkut dan perniagaan dia dapat kata berkembang dengan majulah. So antara jabatan-jabatan ini basic-basic yang wujud dalam sesebuah perniagaan. Dia ada jabatan pengeluaran, jabatan pemasaran. Ini bab yang ketiga. Kemudian bab yang keempat ialah jabatan keuangan. Dan yang kelima ialah sumber manusia. Ini merujuk kepada jabatan-jabatan asas yang ada dalam sesebuah perniagaan. Kalau kata perniagaan tu makin besar, contoh dia macam perniagaan besar lah yang dah establish, mungkin nama besar dalam Malaysia ni sebagainya. Kalau contoh macam sawit, sawit siapa ni? Plantation tu, BRB saya lupa dah. So dia ada banyak dia ada banyak sub bisnes di bawah dia. Dia ada pertanian, kemudian dia ada hartanah dan sebagainya. Mungkin kata banyak lagi struktur organisasi dia tu lagi besar lah. So nanti kita akan tengok yang seterusnya lah. Tapi yang cikgu nak terangkan untuk bab yang seterusnya 2, 3, 4, 5 ni kita akan tengok peranan setiap jabatan-jabatan yang wujud dalam sesebuah perniagaan. Contoh bab yang kedua yang kita akan lihat pada hari ini, kita akan tengok apa peranan jabatan pengeluaran sebenarnya. Kenapa dia ditubuhkan? Kemudian jabatan pemasaran bab yang ketiga, apa peranan jabatan pemasaran? Nanti dia ada subtopik lah. Kalau ikut bab 3 ni merupakan bab yang paling panjang untuk semester yang pertama. So nanti kita akan lihat satu persatu. Dan yang bab keempat ialah kewangan. Ini fungsi jabatan kewangan. Apa peranan jabatan kewangan ni? Contoh dia menyediakan laporan kewangan, kemudian dia meluluskan segala perbelanjaan yang telah dipersetujui. Kemudian jabatan sumber manusia ni lebih kepada pengurusan pekerja-pekerja yang ada dalam sesebuah organisasi tersebut. So dia bahagikan kepada beberapa jabatan. Supaya proses berjalan dengan lancar. Maknanya kalau kata jabatan pengeluaran, dia buat kerja dia untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan saja. Pemasaran lebih berfokus kepada memasarkan produk. Kewangan lebih kepada bahagian kewangan, sumber manusia lebih kepada pekerja. So itu reason lah. Bab yang pertama ni, sebab tu tema dia perniagaan dan persekalahan. Kita akan melihat apa yang ada dalam perniagaan itu yang sebenarnya. So kita pergi yang seterusnya. So ini merupakan keseluruhan apa yang bakal dipelajari oleh kamu semua. So dalam bab yang kedua ni, dia terbahagi kepada 5 subtopik. Yang pertama ialah skop dan juga proses pengeluaran. Kemudian dia ada perancangan pengeluaran. Kemudian dia ada kawalan kualiti, kawalan inventory. Dan yang terakhir sekali ialah isu-isu yang berkaitan dengan pengurusan pengeluaran moden. Semua ini berkaitan dengan pengeluaran, penghasilan sesuatu produk. Dia tak fokus, dia tak pergi kepada kewangan, dia tak pergi sumber manusia. Sebab itu kita akan lihat pada topik yang seterusnya nanti So ini keseluruhan dalam bab yang kedua. Dia ada 5 subtopik yang perlu awak kuasai. So kita lihat yang pertama, iaitu skop dan juga proses pengeluaran. First kali kita tengok apa yang dimasukkan dengan pengeluaran. Pengeluaran ni apa dia? Jabatan pengeluaran iaitu merupakan satu aktiviti penghasilan barang dan juga perkhidmatan melalui proses transformasi yang menukar input kepada output. Kalau kata dalam bab yang pertama awak jumpa proses perniagaan. Kita ada input, kita ada tambah nilai, kita ada output, kita ada pemasaran, kemudian kita ada untung atau rugi. So jabatan pengeluaran ni dia lebih refer kepada proses yang kedua tu. Tambah nilai, tapi bila masuk bab yang kedua, dia tukar kepada nama transformasi. Bagaimana kita nak ubah input kepada output, itu merujuk kepada pengeluaran. Ataupun pengeluaran ini merujuk pada sebarang aktiviti yang berkaitan dengan mengeluar, mencipta, menyiapkan bahan mentah dan memberi perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan. Itu maksud pengeluaran. Proses kita menghasilkan sesuatu produk ataupun perkhidmatan untuk kita tawarkan kepada pelanggan-pelanggan. Ini dia punya keyword dia ni. Proses penghasilan barang ataupun perkhidmatan.
Okey, maksud pengurusan pengeluaran pula ialah proses bagaimana kita proses perancang, penyusunan, penstafan, pengarahan dan juga pengawalan. Okey, so maknanya dalam kita menghasilkan sesuatu produk ataupun perkhidmatan ni, so pengurus pengeluaran ni perlu merancanglah produk apa yang kita nak keluarkan. Okey, bagaimana nak susun pekerja-pekerja tu. Okey, dari segi pengurusan staf pekerja-pekerja dia, kemudian dari segi arahan, bagaimana nak dilaksanakan dan juga pengawalan supaya memastikan produk itu dapat dihasilkan mengikut kepada KPI yang telah kita tetapkan. Okey, ini maksud pengurusan pengeluaran. Okey, iaitu satu proses yang melibatkan perancang, penyusunan penstafan, pengarahan dan pengawalan terhadap segala aktiviti penghasilan barang dan perkhidmatan melalui proses transformasi yang menukar input kepada output. Dia gabungkanlah dua-dua ni. Okay, kalau pengurusan tadi lebih kepada yang ni. Kalau kata pengeluaran tadi definisi bawah. So pengurusan pengeluaran dia gabungkan kedua-dua dia sekali. Okay, tapi awak tahu konsep tak apa dah. Kalau kata bab 2 ni pengeluaran ialah lebih kepada proses penghasilan produk ataupun perkhidmatan. Okay, memadai bagi awak. Okay, so dalam subtopik yang pertama ni tadi kita tengok dia terbahagi kepada 5 subtopik. Dan setiap subtopik tu dia ada anak-anak dia pula. Okey, ini subtopik yang pertama 2.1 skop dan proses pengeluaran dia terbahagi kepada yang pertama kita akan melihat kepada apa peranan Jabatan Pengeluaran itu sendiri. Okey, apa evolusi yang berlaku dalam pengeluaran. Okey, bermakna daripada dulu sehinggalah kepada yang terkini pengeluaran dia. Okey, cabaran-cabaran pengeluaran ni lebih merujuk pada cabaran pengurus pengeluaran. Setiap jabatan dia punya cabaran dia tak sama. Pengeluaran cabaran dia lain sebab kita tahu pengeluaran ni dia proses kita nak menghasilkan produk ataupun perkhidmatan. So apa cabaran untuk pengurus pengeluaran? Okey, kalau kewangan, apa cabaran pengurus kewangan? Okey, dan juga seterusnya lah. Kemudian kita akan tengok perkaitan jabatan pengeluaran dengan jabatan-jabatan lain. Okey, so kita tengok tadi ada beberapa jabatan pengeluaran, kita ada pemasaran, kita ada kewangan dan juga sumber manusia. So apa perkaitan jabatan pengeluaran ni dengan jabatan-jabatan lain? Boleh tak dia orang bergerak sendiri ataupun memang memerlukan kata sokongan daripada jabatan-jabatan lain? Nanti kita akan tengok hubungan dia. Dan yang last sekali kita akan melihat kepada proses pengeluaran. So ini antara satu topik yang kita akan cover pada hari inilah. So kita akan melihat kepada proses pengeluaran. Ada berapa pula? Bab 1 kita jumpa proses perniagaan ada 5. So proses pengeluaran ada berapa pula? Okey. Okey, peranan pengeluaran. So yang pertama kita tengok apa peranan jabatan pengeluaran ni. Okey, so peranan yang pertama ialah menghasilkan output. Okey, output iaitu produk fizikal dan juga ataupun perkhidmatan. Produk fizikal ni awak dah tahu dah, produk yang dapat kita lihat, kita sentuh, kita rasa, kita tahulah bentuk dia macam mana. Tapi perkhidmatan ni lebih bersifat kepada tak nyata. Okey, kita tak boleh sentuh, kita tak boleh bau dan sebagainya lah. So peranan yang pertama menghasilkan output. Ini lebih kepada faktor umum. Okey, faktor umum. So kamu boleh klik sahaja. So awak faham konsep jabatan pengeluaran mengeluarkan produk. So ini antara jabatan peranan dan menghasilkan output. Kemudian mengawal kualiti produk dan juga perkhidmatan. Okey, di samping menghasilkan output dia kena kawal jugalah dari segi kualiti supaya memastikan produk yang kita hasilkan itu mampu menarik perhatian daripada pelanggan-pelanggan. Okey, kemudian mengawal kos pengeluaran supaya kita dapat mencapai untung yang maksimum. Memastikan produktiviti adalah maksimum. Okey, maksimum lah kalau kita nak menghasilkan sesuatu produk, kadang-kadang kita ada target dia. Okey, mungkin 20,000 sehari, 10,000 sehari. So kita kena pastikanlah pekerja-pekerja keupayaan mesin tu kita dapat gunakan secara maksimum yang mungkin untuk kita dapatkan output yang maksimum. Okey, kemudian mengawal kecekapan penggunaan sumber bagi mengelakkan sebarang pembazaran berlaku. Okey, sumber ni maknanya dari segi bahan-bahan mentah, dari segi faktor-faktor pengeluaran tadilah. Okey, kita ada pekerja contoh dia. So kita gunakanlah sumber tu dengan baik. Contoh pekerja dia. So janganlah tiba-tiba ada seorang yang relax, yang 4 orang lagi bertungku lumus. So maknanya awak tak cekap menggunakan sumber tadi. So awak agihkan tugas tu dengan sebaik mungkin. Kemudian bahan mentah. Okey, kita kena agihkan mengikut kepada keperluan yang dikendaki. So jangan bagi terlampau banyak ataupun terlampau
kurang. Kalau kurang, dia akan menjejaskan proses penghasilan produk. Kalau kata terlebih banyak, akan berlakunya pembaziran dan akan menyebabkan mungkin berlakulah kesilapan-kesilapan yang mungkin disengajakan. So kita nak elakkan benda-benda ni berlaku. Peranan pengurus pengeluaran lah. Dia kena kawal benda-benda ni. Kemudian mengawal selia kelancaran proses pengeluaran. So kita kena pastikan kalau kata proses tu A sampai F. So kita kena pastikan proses A sampai F tu berjalan dengan lancar. Okay, so banyak cara yang kita boleh buat. Contohnya kalau kata macam kilang-kilang ke perniagaan, dia letakkan CCTV. Sebab apa CCTV itu diletakkan? Okay, supaya proses pengeluaran tu dapat berjalan dengan lancar. Okay, ataupun ada setengah jabatan-jabatan ataupun perniagaan-perniagaan, okay, dia letakkan mungkin QC dia pekerja-pekerja. Maknanya contoh dia kita ada beberapa proses, ini proses A, okay, kemudian A dia pergi kepada B, B dia pergi ke C. Ini contoh proses-proses dia. So maknanya di pengakhir untuk setiap proses tu mungkin dia akan letakkan contoh kat sini pekerja A, ni silap. Okay, kemudian dia pergi ke B, B pula ada seorang yang check. Kemudian pergi ke C, C pula seorang check, ini D. So ini adalah antara orang-orang yang berperanan untuk memastikan kelancaran sesuatu produk itu berlaku. Okay, dan memastikan keperluan dan kehendak pengguna ni dipenuhi. Okay, so maknanya kita kena check dengan permintaan lah. Okay, supaya permintaan tu tidak orang kata kurang lah. Okay, so kita pastikan produk yang kita hasil tu mampu memenuhi keperluan dan juga kehendak pengguna. Contoh kita buat gula, takkan gula kita nak buat 100 pack sehari. Sedangkan itu merupakan keperluan asas. Penduduk dekat Malaysia ni ramai. So kita kena pastikan tahap pengeluaran dia tu berada pada tahap yang boleh memenuhi keperluan dan juga kehendak pengguna. Okay, so ini peranan pengeluaran lah. Ini fakta umum, bahasanya tak ada masalah sangat. Okay, dan dia nak keluar dalam soalan pun agak jarang-jarang sikit. Kalau keluar, dia merupakan bonus bagi awak untuk kepentingan ya. Okay, so boleh setakat ni? Ada soalan? Tak ada Okay, so kita dah habis kepada peranan. Okay, peranan tadi kita melihat kepada apa peranan pengurus pengeluaran sebenarnya. Kalau kata awak sebagai pengurus, kat sini awak kena letakkan diri awak pada level yang tinggi lah. Kalau kata jabatan pengeluaran, awak kena letak diri awak sebagai pengurus pengeluaran. Barulah awak boleh menjawab kepada peranan-peranan. Okay, so seterusnya kita pergi pada evolusi. Evolusi itu maknanya macam sejarah lah. Okay, apa yang berlaku dalam era pengeluaran ni daripada zaman dulu sehinggalah kepada yang terkini. Okay, so dia ada 7 evolusi. Yang pertama ialah revolusi industri. Okay, yang berkaitan dengan evolusi ni kebiasaannya dia akan keluar dalam soalan struktur sahaja setakat ini. Okay, dan evolusi ni dia banyak tokoh-tokoh yang terlibat. Okay, dan merupakan satu topik yang kurang digemari sikit lah sebab kita perlu menghafal nama-nama. Contoh kat sini dia ada James Watt. Okay, dia ada Adam Smith. So kita tengok apa yang peranan-peranan diorang ni. So ini antara rumusan-rumusan keseluruhan. Okay, yang pertama revolusi industri pada tahun 1760-an iaitu pengenalan enjin wap oleh James Watt. Okay, dia punya yang menggunakan enjin wap ni tujuan dia untuk mempercepatkan proses pengeluaran lah. Okay, kata berbanding kita menggunakan kaedah tradisional. So ini revolusi industri yang berlaku pada tahun 1760-an. Okay, kemudian pembahagian pekhususan kerja yang telah dikemukakan oleh Adam Smith. So Adam Smith ni dia mengutarakan berkaitan dengan pembahagian ataupun pekhususan kerja. Okay, sebenarnya setiap pekerja-pekerja tu akan dibahagikan mengikut pekerjaan-pekerjaan yang layak lah oleh setiap pekerja-pekerja tersebut. Kemudian ekonomi yang berasaskan tenaga buruh mula diganti dengan mesin. Okay, ini revolusi yang berlaku pada 1760-an. Okay, so sumber tenaga buruh tu dah semakin kurang sikit sebab digantikan dengan mesin. Sebenarnya mesin tu dah mula lama dah, 1760-an. Okay, kemudian pergi kepada tahun 1990-an, ini pengurusan saintifik. Evolusi yang seterusnya. Pengurusan secara saintifik ini diperkenalkan oleh Frederick Taylor iaitu menetapkan satu piawaian untuk pekerja bagi melakukan setiap pekerja. So ni Frederick Taylor yang mengutarakan berkaitan dengan pengurusan secara saintifik. Maknanya setiap pekerja tu
Okay, dia tetapkan satu piawaian untuk dia melakukan kerjaan. Dia letakkan KPI lah, senang cerita. So dia pastikan benda tersebut capai. Kemudian penggunaan carta penjualan aktiviti, carta guide, digunakan untuk merancang aktiviti pengeluaran. Ada siapa yang pernah jumpa tak carta guide? Pernah nak tahu tak apa itu carta guide? Ada siapa tahu? Pernah dengar ke? Tak ada contoh cikgu bagi kat sini carta guide. Carta guide ni macam carta proses lah. Contoh dia dalam kata tapi dia base kepada apa yang kita nak buat contoh dia, awak nak katakan awak nak A dalam PP. Contoh A dalam PP. So apa aktiviti yang awak akan lakukan? Katakan buat nota. Ini contoh ya. Buat latihan. So sekarang ni bulan 8. 8, 9, 10. Kemudian bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2. Rasanya awak exam bulan berapa? Letaklah cikgu kata bulan 3 contoh dia. So nanti ini contoh cikgu buat catakan buruk sikit, minta maaf. So katakan ini 2 aktiviti yang bakal dilakukan. So target awak ialah A dalam PP. So catakan ni tak semestinya kita gunakan dalam bisnes, tapi kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian kita lah. So banyak contoh-contoh awak boleh ambil. Contoh buat nota. So kita nak dapat A, awak kena pastikan nota tu berjalan dengan lancar. Mungkin bila awak planning nak buat tu. Katakan awak planning dia start bulan 8 ni. Bulan 8 ni awak dah buat siap-siap dah. Contohnya mungkin sukatan cikgu ni mungkin habis pada bulan kamu cuti biasanya bulan 11. Katakan sampai bulan 11. Ya Allah ya aku. Stres benda-benda ni. Katakan sampai bulan 11. Ini maknanya waktu yang awak rancang. Kemudian buat latihan. Buat latihan bila? Katakan start bulan 8 ni sampailah kepada bulan 3. Bulan 3 ni exam. So bulan 8 ni sampai dah bulan 2. So awak akan buat latihan. So ini contoh dia. Ini apa yang awak rancang sebenarnya. Kemudian tengok pula masa pelaksanaan. Awak cek balik. Katakan buat nota ni. Tiba-tiba bulan 12 ni baru awak buat. Sampailah bulan 3. Ni masa pelaksanaan dia. Dia beza, cikgu beza 2 ni. Satu garis melintang, satu garis tegak. Bulan 3 tak ada. So bulan 12 sampai bulan 2 baru awak buat. Dan buat latihan ni. Buat latihan ni katakan bulan 2. Bulan 2 baru awak buat. Sedangkan awak plan daripada bulan 8. So maknanya berdasarkan daripada catakan ni awak dapat nilai dah. Boleh dapat A ke tak boleh A. So A tu mungkin sukar sikit sebab apa? Nota kamu buat last minute, latihan kamu buat last minute. So ada peluang tak dapat A. So catakan ni kita nak gunakan untuk kita meramalkan tentang perjalanan sesuatu aktiviti tu. Adakah dia boleh mencapai target ataupun tidak. Ini contoh catakan So dia banyak ini cikgu ambil dalam subjek lah. So dia boleh guna untuk perniagaan dan sebagainya. Ini Frederick Taylor. Dan soalan berkaitan dengan pengurusan ni dia pernah keluar sebenarnya. Ni tahun 2013. Permulaan sistem terminal. Terminal ni maknanya sebelum tahun 2013 peperiksaan STPM tu maknanya awak belajar setahun setengah baru awak akan duduki peperiksaan. Dia macam SPM lah, awak belajar di peringkatan 4, di peringkatan 5 baru awak akan ambil peperiksaan. STPM sebelum 2013 macam tu. Walaupun dia orang 4 paper, tapi setiap paper tu dia terbahagi kepada 2. Contoh PP dia ada 1 kertas 1 dan juga dia ada kertas 2. So maknanya dia ada 2 buku kat sini. Dia kena carry bawa untuk setahun setengah kemudian dia akan duduki peperiksaan. So sebelum 2013 tu
peperiksaan STPN ni memang peperiksaan yang paling susah sekali lah. Dan masa menjawab dia biasanya tempoh menjawab pun lama, 3 jam. Sebab soalan dia padu-padu masa tu. Okey, cikgu sempat lah cikgu start mengajar 2010, 2009. So cikgu sempat lah dengan kata sistem yang lama. Kemudian pada tahun 2013 barulah dia perkenalkan sistem terminal. Okey, seperti mana yang ni. Okey, tapi 2015 dia perkenalkan sistem modular. Modular ni maknanya sistem semester macam kamu sekarang. Okey, dia jenamakan sahaja. Okey, tapi sistem tu tetap soalan dia tetap samalah. Okey, sudah keluar 2013. Jelaskan sumbangan Frederick Taylor dalam pengurusan pengeluaran. Ini contoh dia. So kat sini cikgu bagi ini apa yang dilakukan sahaja. So detail dia ada dalam buku-buku rujukan. So nanti bila dapat nanti kamu boleh refer lah ataupun awak boleh google dahulu. Okey, tapi untuk yang ni so dia ada contoh-contoh dia. Okey, ini antara sumbangan Frederick Taylor. Okey, dia keluar dalam soalan struktur, markah dia 4 markah. Okey, dan cikgu ingat waktu ni kebanyakan pelajar-pelajar dia tak jawab. Okey, sebab dia tak ingat siapa Frederick Taylor ni sebenarnya. Okey, so ini jawapan-jawapan dia. Sebab dia tadi, dia punya keyword dia tadi, menetapkan satu piawaian untuk pekerja bagi melakukan setiap kerja. So ini antara sumbangan dia. Okey, pemilihan pekerja dibuat berdasarkan kemahiran. Pekerja mestilah terlatih bagi tugas yang khusus, memperkenalkan falsafah pengurusan saintifik. Okey, kajian mengenai pekerjaan digunakan melalui pemerhatian. Ini antara jawapan-jawapan dia lah. So markah dia 4. So kita biasanya kita akan berikan 4 poin sahaja. So sampai 7 ni pilihan. Right. Okey, yang seterusnya yang ketiga, evolusi yang ketiga ialah berkaitan dengan hubungan manusia. Tadi yang kedua pada tahun 1910-an. Okey, ini 1930-an. Okey, iaitu dia menekankan kepentingan elemen kemanusiaan dalam pengeluaran. So kajian Houghton. Okey, yang dijalankan oleh Ethel Mayor. Ini Ethel Mayor ni. Okey, mendedahkan bahawa motivasi pekerja adalah penting. So ni detail dia kita tengok dalam buku nanti ya. So, sampai nanti buat tengoklah. Iaitu pelbagai teori motivasi seperti teori keperluan Maslow, okey, teori X dan juga teori Y diperkenalkan dalam. Okey, sebenarnya teori X dan Y ni Maslow ni SEM 2 pun awak akan jumpa lagi tokoh-tokoh ni. Dia akan bawa. Sama juga Frederick Taylor tadi dalam SEM 2 nanti pun kamu akan jumpa lagi tokoh tersebut, antara tokoh-tokoh yang terkenal lah dalam orang kata perniagaan ya. So keperluan Maslow rasanya siapa ambil perniagaan pernah jumpa tak Maslow ni? Siapa ambil perniagaan dulu? Ada tak? Tak ada? Okey, kalau tak ada tak apa. So teori Maslow ni dia memperkenalkan tentang teori hierarki sebenarnya, tentang manusia. Sebab kajian hubungan manusia ni dia berkaitan dengan manusia. Dia guna tengah sikit lah. So Maslow ni dia memperkenalkan 5 teori. 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so dinamakan teori keperluan. Okey, keperluan Maslow. Okey, so teori Maslow ni dia mengandalkan setiap manusia dia perlu mencapai, dia ada 5 tahap keperluan yang perlu dicapai satu persatu. Okey, yang ini fisiologi. Yang ini sosial. Sekejap. Okey, ini betul fisiologi. Okey, ini keselamatan. Okey, sosial. Penghargaan. Pencapaian hasrat diri. Okey, so ini 5 keperluan yang diperlukan oleh setiap manusia. Dan setiap manusia dia akan capai satu persatu bermula daripada bawah. Okey, ini Maslow cikgu terangkan sikit lah. So Maslow ni dia perkenalkan, okey, yang pertama fisiologi. Setiap manusia fisiologi ni lebih merujuk kepada keperluan asas. Okey, contoh keperluan asas apa dia? Untuk manusia. Okey, siapa boleh bagi contoh? Okey, siapa boleh bagi contoh?
Sebut je. Okay, kita manusia. Apa yang kita perlukan dalam kehidupan seharian? Makanan. Okay, good. Makanan. Okay, lagi? Okay, buka je mic tu. Jawab je. Okay, apa lagi? Pakaian. Okay, pakaian. Good. Air. Air. Okay, minuman lah. Okay, lagi? Tempat tinggal. Okay, bagus. Ada yang ingat juga. Okay, ada lagi? Sini je kot. So, ini merujuk kepada keperluan asas yang diperlukan oleh setiap manusia. Okay, itu menurut daripada teori keperluan ataupun hierarki keperluan Maslow ni. Okay, maknanya setiap pekerja, setiap manusia, okay, dia akan mencapai keperluan yang pertama iaitu fisiologi. Iaitu merujuk kepada keperluan asas seperti makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal. Setiap manusia perlukan benda-benda ni. Ada siapa yang tak perlukan tempat tinggal? Cuba cakap. Dia tak kisah aku tidur kat padang pun tak ada hal. Okay, tidur atas pokok ke tidur bawah pokok pun tak ada hal. Ada siapa kat sini? Tak ada kan? Okay, setiap kita memerlukan tempat tinggal. Tak kisahlah benda tu kecil pun tak ada masalah. Janji dapat melindungi diri kita daripada sebarang bahaya. Okay, makanan, pakaian dan sebagainya. Tak kisahlah pakaian baru ke benda ke. Janji kamu perlukan. Okay, maknanya itu teori yang pertama hierarki yang pertama. Ataupun keperluan yang pertama, fisiologi. Dan apabila keperluan ini dipenuhi, so dia akan capai pula yang atas tu. Dia akan capai satu persatu. Okey, dia naik kepada yang kedua pula. Okey, iaitu keselamatan. Dia akan fikirkan pula bila dah cukup makan, cukup pakaian, tempat tinggal dah ada, dia akan fikir pula bahagian keselamatan. Okey, contoh dia ambil insurans. Ataupun dia latih orang kata pak gad ke mak gad ke. Okey, untuk jaga rumah dia sebab dia fikirkan keselamatan. Okey, dia letak CCTV dan sebagainya. Okey. So maknanya dia akan cuba sampai satu persatu. Kalau kata keperluan yang pertama tak dapat dipenuhi lagi, so dia tak akan fikir yang kedua ni. Okey, contoh tempat tinggal kamu pun tak ada. Kamu duduk, kalau contohlah kita duduk merempat di kaki kelima dan sebagainya. Takkan ada masa tak kita fikir nak bahagian keselamatan? Aku nak letak CCTV lah tepi kedai ni. Awak selalu tidur tepi kedai tu ataupun bawah jabatan. Nak letak CCTV lah, nak letak pagar lah jaga tu. Tak ada fikir sebab apa? Kamu tak penuhi lagi keperluan yang pertama. Tapi bila semua ni dah ada, kita fikir bahagian keselamatan. Okay, dah ada pula ni, dah lengkap sini kita fikir bahagian sosial. Sosial ni lebih kepada hubungan dengan manusia. Okay, kita perlukan kawan, kita perlukan penghargaan daripada rakan-rakan dan sebagainya. Okay, sebab apa kita perlukan? Sebab dua ni kita dah selesa, kita dah ada. Tapi kalau kita tak ada, okey, so kita pun nak berkawan pun kita malu. Itu sikap semula jadi manusia. Ada yang tak malu, biasa. Tapi majoriti besarnya kita akan rasa kata rendah diri lah. Segan. Tapi bila dah ada ni, kita akan capai sosial pula. Okey, kemudian penghargaan. Okey, kita nak sesuatu kerja yang kita lakukan ni dihargai oleh orang-orang sekeliling kita. Last kali pencapaian hasrat diri, kita nak satu kepuasan. Mungkin kita nak jadi bos ke, CEO ke apa ke, awak nak tumbuhkan perniagaan sendiri, itu pencapaian yang paling besar sekali. Okey, itu menurut kepada keperluan Maslow. Ini dalam evolusi yang ketiga hubungan manusia. Okey, satu lagi teori X dan Y. Teori X dan Y ni biasanya kalau kata dalam sains 2 dia berkaitan dengan pekerja. Okey, so secara umumnya okey, dia ada dua jenis pekerja. Okay, X dan Y. X ni lebih kepada sikap negatif. Y ni ialah sikap yang positif. Okay, contoh sikap negatif apa dia? Kalau kata pekerja yang mempunyai sikap negatif. Contoh dia apa dia? Perangai dia lah ataupun kelakuan dia ataupun tingkah laku yang negatif ni. Contoh apa dia? Siapa boleh bagi? Datang lambat. Datang lambat. Okey lagi? Bagus. Apa lagi yang negatif? Lagi. Malas. Lagi? Teka je. Janji negatif. Apa lagi? Hidupkan 2 orang je. Kamu ada 28 sekarang ni. 28. Lagi? Buka je mic tu. Aku kadang tak sempat nak baca pada ruangan chat tu. Lagi? Lewat kerja. Lewat kerja ataupun datang lambat sama tu. Okey lagi?
Yang negatif, Buat kerja tak ikhlas. buat kerja tak ikhlas. Lagi, belasah je. Benda ni tak ada kesalahan pun. Dan benda ni macam cakap dia fakta umum je. Janji kamu dapat faham konsep negatif tu apa dia. So kamu tembak ni. Lagi apa benda. Cikgu nak sekarang nak beri apa? Nak bagi kamu otak kamu ni berfikir sikit. So yang negatif tu apa dia? Tidak sopan. Tak sopan. Lagi. Boboh je lagi. Takkan tak boleh fikir dah. Kurang ajar. Kurang ajar. Lagi? Tidak teliti. Tidak teliti. Yang negatif. Lagi? Yang buruk-buruk kau. Apa? Tidak apa? Tidak apa ni? Tidak bersyukur. Tak bersyukur. Lagi? So yang depan tidak-tidak tu, betul dah tu. Datang lambat, apa lagi? Malas, curi tulang. Okey, curi. Macam-macam lagi benda-benda yang negatif. So ini menurut kajian lah. So pekerja dia ada dua kategori. Satu X. Okey, satu Y yang positif. Positif, contoh apa dia? Kontrolkan balik. Apa dia? Cepat. Rajin. Rajin. Kemudian Datang awal. datang awal. Awak kontrolkan balik je. Tak ikhlas jadi ikhlas. Tak sopan jadi sopan. Kurang ajar jadi takkan terlebih ajar pula. Okey. Khidmatan selesa. Okey, sebanyak awak positifkan dia balik. So dalam sesebuah perniagaan ataupun dalam sesuatu pekerjaan, so dia akan ada dua kategori pekerja ni. Okey, so kalau kata awak sebagai seorang pengurus pengeluaran, apa yang awak perlu lakukan kepada golongan-golongan ni? Kalau kata X, yang negatif datang lambat sebagainya, so apa tindakan awak sebagai pengurus pengeluaran? Okey, bagi surat amaran. Okey, kemudian letak seorang mentor untuk memantau prestasi diorang, letak CCTV. Sebab pekerja-pekerja yang malas ni, biasanya kalau ada depan CCTV ni, apa tindakan diorang? Dia akan jadi rajin. Dia akan berlakon kat situ. So bila ada orang pantau apa yang diorang buat, so diorang akan buat kerja tu dengan bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab diorang takut diberhentikan. So itu antara tindakan yang awak boleh ambil. Kalau kata yang positif pula, kita ada orang yang rajin dan sebagainya. So apa tindakan kita bagi memastikan diorang ni terus kekal dalam perniagaan? So bagi tas-tas yang mencabar, naik pangkat, okey, naik gaji diorang ni dan sebagainya. Okey, so itu dalam evolusi yang ketiga iaitu hubungan manusia. So cikgu perkenalkan sikit teori Maslow dan juga teori X dan juga Y. Okey, benda ni dalam semester yang kedua awak akan jumpa semula. Alright. Kemudian evolusi yang keempat ialah penyelidikan operasi pada 1940-an, tadi 30-an. Okey, kita jumpa tadi 17 berapa tadi? Starting, kemudian 1910, kemudian 1930, ini 1940-an. Iaitu melibatkan teknik kuantitatif dalam menyelesaikan masalah pengurusan pengeluaran. Okey, kuantitatif. Bila sebut kuantitatif, dia ada melibatkan angka. Okey, so dia ada dua je teknik sebenarnya. Okey, iaitu kualitatif, satu lagi kuantitatif. Kuanti lebih kepada angka. Sudah ada pengiraan, maknanya melibatkan maths kat sini lah. Kualitatif lebih kepada pandangan ataupun pendapat base kepada pengalaman dan sebagainya. So antara kaedah yang digunakan seperti teori keputusan seperti PERT dan juga CPM. Okey, CPM ni dia ada pengiraan lah. Contoh CPM cikgu lakarkan dulu, tapi kamu tak akan belajar secara detail. Hari ini dalam semester yang kedua awak akan belajar secara detail. Okey, so contoh CPM dia akan bagi satu titik permulaan, kemudian dia akan bagi aktiviti, contoh sini 7 hari. Okey, ni A nak bagi ke B, B nak pergi ke C contoh dia. Okey, nak siapkan projek yang D pula mungkin dia tak perlukan. Ni contoh-contoh dia. Okey, kemudian ada sambung dengan sini, ini jadi apa? Projek akhir siap. Contoh dia kat sini ada 8 hari, ini 3 hari, 12 hari. Contoh kat sini nak sampai daripada titik permulaan nak sampai ke E tu dia kira berapa hari. So dia tambah-tambah. Ini contoh PERT dan CPM. Ini gambaran-gambaran dia. So
dia ada pengiraan, dia ada tambah tolak kat sini. So dalam penyelidikan operasi 1940-an, so dia memperkenalkan teknik kuantitatif dalam kita nak menyelesaikan masalah pengeluaran. Maksudnya dia ada calculation. Dia tak ada dah base pada pada pandangan saya, pada pendapat saya, tak ada. Okay, so dia dah menerapkan kuantitatif aspek maths tu dalam orang kata pengurusan pengeluaran dia orang. Okay. Kemudian pada 1980-an, okay, dia pergi kepada penyelidikan kualiti. Yang kalau kata sebelum ni lebih kepada penghasilan produk, tapi kualiti tu mungkin kurang ditekankan sikit, tapi pada 1980-an sudah tekankan kepada kualiti dalam pengeluaran. So teknik-teknik pengeluaran moden seperti JIT. JIT ni atau nama dia just in time. Okay, just in time ni maknanya so dalam kualiti ni dia konsep dia, cikgu beritahu konsep dia, detail dia nanti tengok buku. So konsep kualiti dia nak pastikan produk yang kita hasilkan itu berkualiti. Ada construction pula. Kamu dengar dia tebuk-tebuk ni. Okay. Mana tadi just in time. Okay, just in time ni maknanya dalam kualiti ni kita tekankan kepada kualiti keseluruhan. Okay, supaya memastikan produk itu pelanggan-pelanggan tu dia berpuas hati lah. So dia perkenalkan konsep just in time. Just in time ni maknanya kita nak menghasilkan suatu produk dan perkhidmatan, kita ada 5P kan? 5P berada? 5 faktor pengeluaran. Salah satunya ialah bahan mentah. So kita nak pastikan produk itu berkualiti. So maknanya kita sebagai pengurus pengeluaran, kita dah plan lah dalam sehari berapa bahan mentah yang digunakan. Contohnya nak menghasilkan kek, contohlah cikgu ambil contoh kek yang senang, mudah je. So mungkin kita memerlukan 2,000 biji telur, contoh dia. So untuk JIT ni, so dia tak akan order berlebihan. Ataupun dia order 2,000 biji serentak. So mungkin dia akan order dulu, untuk permulaan dia akan order katakan 1,000 dulu. 1,000 biji dulu. Sampai satu tahap, dia akan ada pengiraan dia lah. Apabila bahan mentah telur tadi dah sampai mungkin 500 ke ataupun 300 lah kita letak. So dia akan keluarkan signal contoh dia. So kita tahu benda ni akan berkurangan stok bila kita tak isi yang baru, so mungkin dia akan terjejas. So konsep kat sini dia akan call pembekal dia akan hantar kuantiti telur tu seperti mana yang kita minta. Contoh kita perlukan tambahan lagi 1,000, so dia akan hantar 1,000 tu. Itu just in time. Untuk kita memelihara kualiti. Sebab konsep yang awal tadi cikgu cakap, untuk mengelakkan sebarang pembaziran. Sebab manusia ni biasa bila bahan mentah tu ada kat dia cukup-cukup. So kita akan buat lebih berhati-hati. Betul tak? Macam contohlah, kalau kamu nak jawab soalan peperiksaan. Kamu ada keping je kertas untuk jawab. So sekeping tu kamu akan gunakan sebaik mungkin. Kamu akan kurangkan kesilapan, silap ejaan ke ataupun tulisan buruk ke sebagainya, kamu akan elakkan. Sebab apa? Kertas ada sekeping je. Kamu gunakan sebaik mungkin. Tapi kalau kata kertas tu ada 2, 3, 4 keping dekat kamu, so apa akan jadi pada yang pertama tadi? Dah tentulah yang pertama nanti mungkin dia akan ada error kat situ. Ada kesilapan. Mungkin terpaksa di-reject. Awak guna yang kedua pun sama. Guna yang ketiga. Mungkin sama, yang keempat barulah cantik. So, untuk memelihara kualiti, so ini antara teknik yang digunakan, JIT. Tetapi kita nak buat JIT just in time ni, hubungan kita dengan pembekal perlu cantik. Hubungan kalau katakan awak telur tadi, contohnya yang supply kat awak Ali. So, hubungan awak dengan Ali tu kena cun. Maknanya tak ada masalah pembayaran dan sebagainya. So bila awak order, so Ali tu akan hantar serta-merta. Tapi kalau kata hubungan awak teruk, awak perlukan lagi 1,000, so Ali ni dia akan buat tak kisah, ataupun call dia takkan angkat. So ini JIT time dan juga TQM. TQM ni nanti kita akan jumpa lah. So TQM ni ialah berkaitan dengan Total Quality Management, iaitu ataupun pengurusan kualiti secara menyeluruh. So dia akan libatkan daripada pengurusan atasan sampailah kepada pekerja bawahan. So ini evolusi yang seterusnya. Kemudian evolusi yang keenam ialah globalisasi. Pada 1990-an, iaitu organisasi dapat mengakses pasaran yang lebih
luas di peringkat antarabangsa. Okey ha. Dia starting 90-an tu sekarang ni, evolusi dia kita sekarang ni dan kita nampak besar. Kita boleh beli macam-macam produk daripada negara yang pelbagai. Okey, awak tengok kat Shopee cukup dah. Shopee tu semua produk daripada Malaysia ke? Siapa pernah beli Shopee? Tak, Okey. tak semua dari Malaysia. Okey, dia banyak kan contoh produk-produk daripada mana awak jumpa dalam Shopee tu? China. China. Okey, lagi? Negara mana lagi awak jumpa dalam Shopee? China aja. Siapa yang pernah Shopee online ni tahu lah. Okey, dia ada daripada Indonesia dan sebagainya. Banyak negara-negara Okey. So itu maknanya evolusi yang berlaku pada tahap globalisasi sekarang ni, perniagaan meluas. Okey, tak semestinya awak nak dapatkan barang daripada China awak kena pergi sana, tak ada. Okey, sekarang ni dia boleh tembus dah mana-mana. Okey, itu evolusi sekarang 1990-an. Dan yang ketujuh, evolusi yang terakhir ialah revolusi teknologi maklumat dan juga komunikasi. Ni awal 2000-an lah. Okey, iaitu penggunaan komputer, teknologi maklumat dan komunikasi sekarang ni. Okey, e-dagang, internet dan sebagainya banyak. Okey, kemudahan di hujung jari. Okey, itu evolusi pengeluaran yang berlaku zaman sekarang. Okey, the first, second, third dan juga fourth. Ini evolusi Okey, habis untuk evolusi. So evolusi ni lebih kepada soalan struktur sebenarnya. So awak kena ingat yang pertama yang tokoh-tokoh tadilah awak jumpa apa dia, contoh tadi Frederick Taylor dia pernah keluar. Yang lain tu tak pernah keluar lagi, iaitu berkaitan dengan Maslow. Okey, teori X dan Y. Teori X dan Y tu dia punya pelopor dia Douglas McGregor. Okey, nanti awak tengok buku lah. Okey, seterusnya kita tengok pada cabaran pengeluaran. Okey, refer kepada pengurus. Apa cabaran-cabaran pengurus jabatan pengeluaran. Kita akan tengoklah. Sebab setiap jabatan dia punya cabaran-cabarannya berbeza antara satu sama lain. Okey, ini antara cabaran-cabaran yang dihadapi. So dia ada banyak lagi sebab benda ni pun lebih kepada fakta umum sebenarnya. Okey, so dia ada berapa lagi, so awak boleh refer pada buku, nanti cikgu akan tambahkan lagi kat sini So kat sini cikgu masukkan 4 dulu. So, yang pertama, kemajuan dari segi teknologi, perubahan dari sudut teknologi. Okey, merupakan cabaran bagi pengurus pengeluaran. Okey, so mewujudkan kaedah baru bagi meningkatkan kecekapan pengeluaran pengurus perlu lebih peka terhadap persekitaran akibat perubahan teknologi. Kita tengok sekarang teknologi itu semakin canggih. Kalau kita dari segi peralatan, so dia banyak peralatan-peralatan yang baru yang boleh memudahkan sebenarnya urusan. Okey, contoh kita buat kuih lah. Kalau dulu orang lama buat kuih secara tradisional, okey, guna kayu arang, kemudian dia tiup-tiup nak bakarkan kayu arang, kemudian baru dia masak kuih tersebut. Okey, dia akan ambil masa yang lama. Kalau konsep itu awak terapkan dalam perniagaan, tak ada masalah. Tetapi hasil dia tu tak banyak lah seperti mana yang awak nak. Okey, sebab dia ada kekangan dari segi teknologi. Tapi kalau kata awak gunakan kaedah tradisional tu, awak guna sekarang ni dia ada microwave dan sebagainya. So kuantiti tu dapat digunakan dibuat dengan lebih banyak kuantiti tu. Kalau kata sebelum ni mungkin 10 dalam sehari mungkin 100 biji bahu je awak boleh buat. Okey, tapi sekarang dah boleh pergi ke 1000 dan sebagainya sebab ada penggunaan ataupun bantuan-bantuan daripada teknologi. So, cabaran pengurus pengeluaran dia kena peka lah. Kena alert dengan perubahan teknologi yang berlaku. Okey, kalau kata ada teknologi yang boleh membantu, so dia boleh gunakan. Okey, untuk meningkatkan ataupun mengoptimiskan pengeluaran produk dia. Okey, so sekarang ni kalau kata dia banyak sekarang ni R&D dilakukan untuk membantu proses pengeluaran sebenarnya. Tak kisahlah daripada pertanian, mana-mana pertanian pun dia ada dia ada teknologi gunakan. Okey, ada buat itu, dia ada pertandingan, biasanya dia ada pertandingan pertandingan apa macam mana saya cakap, pertandingan reka cipta lah. Okey, contoh macam kelapa sawit tu lah. Okay, biasanya orang ambil sawit tu dia ada galah dia ada mata pisau, dia terkait. Kemudian dia ada orang yang dah buat R&D dia tak pasti sama ada dah keluarkan tak produk tersebut. So dia ada macam mesin lah, dia tekan je, so mesin tu dia akan potong sendiri. So dia ada teknologi dia. Okay, so kalau kata benda tu awak gunakan, so mungkin dia lebih memudahkan sikit. Okay,
Kemudian dari segi penjagaan alam sekitar, ini cabaran juga. Kita tahu kita mengeluarkan produk. So bila kita mengeluarkan produk, kita melibatkan bahan-bahan mentah. Dan bahan mentah tu tak semuanya awak gunakan. Okey, ada setengah-setengah tu dia akan dia jadi sisa-sisa buangan. Okey, tetapi ada pengurus pengeluaran yang tidak alert dengan alam sekitar ni. Sisa-sisa buangan tu dia buang ikut suka hati. Bila buang ikut suka hati, so dia akan menjejaskan perniagaan sebenarnya. Okey, contoh yang kata yang sebelum ni pernah berlaku di Johor. Okey, di Sungai Kelim tak silap, yang sisa buangan dia cair ke apa ke bahan-bahan kimia tu dia lepaskan ke saluran-saluran dia masuk ke sungai dan sebagainya. Okey, dia menjejaskan masyarakat sekeliling. Okey, ada yang keracunan, ada yang masuk hospital ramai, ada yang meninggal. Okey, disebabkan ini pengurus pengeluaran tu dia tak alert dengan cara melupuskan sisa-sisa buangan tu. Okey, itu cabaran dia. Kita kena pastikan kita kalau nak lupuskan, okey, dia ada cara atau kaedah dia. Okey, jangan buang ikut suka hati, sebab bila buang ikut suka hati dia akan memberi kesan kepada perniagaan. Okey, cabaran daripada sudut alam sekitar. Kemudian penekanan kepada kualiti. Cabaran seterusnya. Okey, tambah-tambah zaman sekarang ni. Okey, terlampau banyak pilihan untuk sesuatu produk. Okay, kalau awak keluarkan makanan pun dia banyak pesaing-pesaing. So kalau kata awak tak tekankan kepada kualiti, so perniagaan awak akan terjejas. Itu cabaran pengurus pengeluaran. Tambah sekarang ni selain daripada kualiti, dari segi harga pula persaingan terlampau banyak. So awak kena fokus kepada aspek kualiti tu. Okay, macam barang-barang awak nak buat perlu dapatkan kelulusan daripada SIRIM, contoh ISO dan sebagainya. Kemudian ada lagi JAKIM. Okay, ini berkaitan dengan CJ halal tu. So awak kena tekankan kepada aspek kualiti. Okey, sumber yang semakin berkurang. Sebab apa cabaran dia sumber semakin berkurang? Sebab peningkatan perniagaan. Okey, perniagaan yang tumbuh tu waktu seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Okey, banyak terutamanya perniagaan dalam milikan tunggal. So bila terlampau banyak perniagaan dibuka, so perebutan sumber-sumber atau bahan mentah tadi tu dia akan semakin lama semakin kurang. Okay, so cabaran awak bagaimana awak nak dapatkan sumber yang semakin berkurang dan juga awak kena kreatif dalam penggunaan bahan-bahan mentah tadi. Itu ni sebelum ni lah, tapi kalau kata zaman-zaman COVID ni rasanya cabaran tu ada dari segi sumber tu boleh diatasi sikit. Okay, sebab perniagaan banyak yang gulung tikar dan sebagainya, pandemik ini satu dunia, bukan Malaysia sahaja, awak pergi mana-mana negara pun ada. Okay, sedangkan Brunei yang sebelum masa sebelum ni pun Brunei, kalau awak tengok Brunei ni, kalau siapa tahu yang berkaitan dengan Brunei, Brunei ni antara negara yang bebas COVID sebelum ni. Okay, dia pernah kena, kemudian dia buat sekatan habis-habisan, tak, okay, kira kosong. Okay, dan kita boleh lihat lah, sebab cikgu ada beberapa rakan dekat sana. So time raya tu dia orang pergi, memang dia orang raya macam kita time sebelum-sebelum ni lah. Okey, kunjung sana sini, okey, tanpa pakai mask dan sebagainya. Seronok kita tengok. Tapi sekarang, okey, dia ada sekarang ni kita tengok variasi virus baru dia keluar yang baru. So dah ada dah wujud semula di Brunei. Okey, dan dia orang buat sekatan balik semula. Okey. Cikgu dah melalut panjang lah ni. Ke lain pergi. Okey, so sumber semakin berkurangan. Okey, kemudian dia ada lagi kata dalam buku-buku awak selain batu dia ada perkhidmatan tambahan. Okey, perkhidmatan tambahan ni maknanya okey, di samping kita menawarkan kata menghasilkan produk ataupun perkhidmatan ni, so kita kena tekan juga kepada aspek-aspek perkhidmatan. Okey, perkhidmatan tambahan contohnya dari segi pembungkusan produk kita kena fikir juga. Okey, contoh kita mengeluarkan Maggi. So bagaimana pembungkusan yang menarik, plastik bungkus dia tu. Okey, so kita tengoklah kalau kata produk-produk mi segera yang berjaya dalam pasaran. So apa kelebihan dia orang? Okey, so mungkin dari segi pembungkusan tu cantik. Okey, dia letakkan duta-duta dan sebagainya. So perkara-perkara tu awak kena tekankan juga. Okey. Kemudian apa lagi? Persaingan. Okey, persaingan yang sengit. Itu cabaran dia juga. So bagaimana kita nak dapatkan kelebihan dia ni? Okey, bersaing dari segi harga, tengok macam Tesco lah.
Sebabkan persaingan yang sengit, so dia main dari segi harga. Dia letakkan, tawarkan pada harga yang lebih rendah berbanding dengan dia punya pesaing. Ataupun awak main dari segi kualiti ataupun awak main dari segi pembungkusan. Itu cara awak nak dapatkan kelebihan lah. Okey, ada banyak lagi perubahan cita rasa. Okey, itu cabaran-cabaran lah. Perubahan cita rasa pengguna. Okey, so bagaimana kita nak memastikan produk kita tu dapat tembus pasaran? So salah satunya, okey, pengurus pengeluaran jangan syok sendiri pula. Ada pengurus pengeluaran yang keluarkan produk ikut syok sendiri. Okey, bila dipasarkan tak ada sambutan. Okey, contoh kereta lah. Cikgu ambil kereta. Kereta daripada Proton. Okey, sebutkan kereta keluaran Proton yang awak tahu. Kita ambil Proton je lah, tak payah ambil Honda dan sebagainya. Awak ni memang taste tinggi kan. Okey, Proton. Keluaran kereta Proton yang awak tahu. Jenama dah. Okey, cepat siapa tahu? Kereta Proton. Proton ada jenis apa kereta dia? Takkan tak tahu kot. Saga. Okey, Saga. Lagi? Wira. Wira. Keluaran Proton. Okey, lagi. Kalau MPV dia ada apa? Izora. Lagi? Proton dia keluarkan kereta apa lagi? Model-model dia. Ini yang awak tahu. Ini Arus. semua geng-geng. Apa dia? Arus Arus tu Prodor ke Proton? Cek balik. Wih. Gen 2 cikgu. Gen 2. Lagi? Satria. Lagi? Yang lain geng-geng Honda semua. Jenis tak layan kereta tempatan ni. Jenis kaya semua ni. Okey. Juara pernah tengok tak? Pernah? Pernah tengok. Macam mana kereta Juara ni? Dia macam ada macam van sikit. Macam van bentuk petak. Betul? Banyak kali. Okey. Kerap tak awak jumpa kereta Juara ni? Jarang. Biasanya siapa yang guna kereta-kereta Juara ni? Okey, company-company je ataupun untuk penghantaran itu sahaja. So, Proton sebenarnya banyak lagi sebab dia ada banyak, dia keluarkan setiap level, setiap perniagaan dia ada keluarkan produk setiap level, dia ada peringkat untuk dia base kepada pendapatan Okey, dia ada untuk golongan bawahan mungkin macam Saga dia sasarkan untuk pendapatan mungkin untuk golongan bawahan. Kemudian dia ada pertengahan. Okey, kemudian dia ada untuk family, contoh Izora ni keretanya MPV ni. Okey, kemudian dia ada perdana. Kereta perdana keluaran Proton, dia ada yang ni merupakan yang untuk high end sikit lah. Untuk eksklusif. Sekarang ni dia ada lagi kan X70. Okey, yang besar tu kan. So ini antara yang produk-produk terbaru lah. Okey, dan salah satunya ialah Juara. So yang mana tak pernah jumpa ni, awak boleh Google. Okey, Juara tu macam mana. So bagi cikgu, ini antara produk yang fail. Okey, sebab apa? Satu dari segi reka bentuk dia kotak macam peti ais bergerak je. Okey, dan awak perhatikan sambutan dia memang kurang dalam pasaran dan awak jarang jumpa. Kalau awak jumpa tu memang awak orang yang bernasib baik dah. Rare. Di antara keluaran ataupun produk yang rare lah cikgu cakap. Okey, sebab jarang jumpa. Okey, sebab apa? Ni. Pengurus pengeluaran dia keluarkan produk ikut cita rasa dia, bukan ikut cita rasa pengguna. So bila keluar ikut cita rasa dia, so sambutan dia akan kurang. So dia akan out, dia akan menjejaskan prestasi sesebuah perniagaan. Okey, sebab cikgu sebelum jadi cikgu dulu, cikgu pernah kerja dekat Proton Tanjung Balai. Okay, tapi cikgu terlibat dalam bahagian dia department pengeluaran juga, tapi cikgu lebih kepada yang office-nya. Okey, bahagian penerimaan. Okey, kemudian masa cikgu masuk dulu Proton dulu,
Cikgu guna kelayakan diploma sebenarnya. Dah habis belajar degree. Okey, masa tu sementara tunggu posting. Okey, cikgu try minta dekat Proton. Tapi cikgu hiddenkan cikgu punya degree. Sebab cikgu degree dalam pendidikan. Biasanya kalau kita pergi sektor swasta ni, payah orang nak ambil kerja. Itu situasi dia sekarang ni sebab pendidikan. Okey, cikgu terpaksa sembunyikan sebab cikgu nak ambil pengalaman je. Okey, cikgu guna diploma. Diploma cikgu, diploma perekonomian. Okey, kalau ikutkan cikgu bahagian operator biasa lah. Okey, tetapi diorang tahu cikgu ada diploma, so diorang tarik cikgu masuk dalam department satu lagi yang menguruskan bahagian rekod. Sebenarnya orang akan hantar barang, so dia akan bawa satu DO salinan dia. Dia ada senarai bahan-bahan yang dia bawa semua. Tugas cikgu key in ke dalam sistem. Secara bila cikgu dah key in secara automatik, duit tu akan transfer masuk ke akaun syarikat yang pembekal tadilah. Itu tugas cikgu lah. Tapi last minute dia orang tahu juga, okey, ada kawan cikgu yang pecah lubang. Cikgu ada degree, so cikgu dipindahkan ke department tempat sama juga, tapi tugas skop kerja cikgu dah beza. Cikgu lebih kepada ISO, lebih pada kualiti. Cikgu sediakan dokumen dan sebagainya. Itu lagi lebih kurang 2 minggu kot cikgu pengalaman kat situ So cikgu tahulah sebab sedikit bagaimana nak menguruskan orang kata sisa-sisa buangan tadi sebab itu ada dalam skop kerja cikgu lah. Okey, dan cikgu tahulah. Biasanya Proton ni dia ada target setahun. Okey, dia akan keluarkan sama ada satu produk baru ataupun dia akan update ataupun upgrade produk-produk yang sedia ada untuk menjadi version-version yang baru lah. Okey, contoh kalau kita keluar versi yang biasa, kemudian dia ada special edition. Special edition tu contohlah macam S70, kemudian dia upgrade S70 tu, dia tambah sikit. So itu antara perancangan daripada Proton lah. Tapi sekarang ni rasanya kurang sikit sebab ekonomi down sikit, dah slow, mungkin dia akan progress dengan yang lama lah. Okey, itu cita rasa. So, kalau kata awak sebagai pengurus pengeluaran, awak kena pastikanlah produk yang awak hasilkan tu menepati cita rasa pengguna. So, macam mana kita nak pastikan produk kita hasilkan tu memenuhi cita rasa pengguna? Macam mana cara kita nak buat? So, kita boleh buat soal selidik. Contoh dia, soal selidik. Okey, bagi soalan-soalan sekarang ni banyak senang kan guna teknologi kan. Awak hantar ikut Telegram, hantar ikut WhatsApp dan sebagainya. Okey, sasarkan kepada pelanggan, suruh orang jawab sikit-sikit soalan. Okey, kita nak tengok feedback ataupun mungkin boleh awak buat melalui pemerhatian. Tengok trend-trend terkini. Okey, contoh kalau kata awak nak buat pakaian. Okey, awak pergi lepak lah kat shopping mall tu. Okey, keluar sekejap tengok ataupun awak hantar pasukan awak tengok. So daripada dapatan kajian, awak tengok trend pakaian. Kalau kata awak nak target kepada golongan remaja, contoh golongan kamu ni, tengok dari segi pakaian kamu keluar macam mana. Okay, adakah old school, adakah ikut dia ada trend kini macam mana, okay, jenis hipster ke apa ke. So dari situ awak akan dapat idea untuk awak keluarkan produk bagi memenuhi cita rasa pengguna. Okay, so itu antara cabaran-cabaran dan bagaimana awak nak atasi cabaran tersebut lah. Dia ada banyak lagi lah. Okay, so boleh setakat ni kita dah pergi kepada 3. Ada sebarang soalan. Kalau tak faham tanya aja. Boleh? Boleh ataupun tidak. Okey, dia keluar pada tahun 2014. Dia keluar sekali So 2014. Okey, jelaskan 2 cabaran pengurus pengeluaran. Alah, markah cikgu tak letak pula. Okey, rasanya kat sini 4 markah ni. Okey, jelaskan 2 cabaran pengurus pengeluaran. Okey, siapa nak bagi jawapan? Berdasarkan yang cikgu cakap tadi. Siapa nak bagi jawapan? On je Mat, jawab je. Try je. Okey. Cepat. Okey, siapa boleh bagi jawapan? Takkan tak ada orang kot. Kamu on je mic. Tak payah, type on mic. Dia tanam kan?
Oi. Takkan kata nak malu-malu ni. Malu ke apa semua ni? Siapa boleh? Berani bercakap. Cikgu, Ya. dia punya kan dia minta dua, satu so 4 markah kan. So satu fakta umum, satu tu huraian ke, definisi ke, contoh ke macam mana? Ke boleh Tak pilih kisah. je? Tak kisah, boleh pilih je. So jawapan saya kemajuan teknologi semakin meningkat, Okey. di mana pengeluar perlu sentiasa mengikut ikut isu semasa lah. Okey. Buat poinnya kemajuan teknologi. So kat sini pengurus pengeluaran perlu fikir terhadap perubahan teknologi yang berlaku. Okey, cikgu letak sikit lah contoh mesin dan peralatan. Okey, contoh dia. Okey, so boleh tak ada masalah. Okey, sebab dalam soalan ni dia tak suruh bagi contoh pun. Okey, kalau kata 2 markah, so je 1 point, okey, awak bagi 1 huraian. Komplit untuk dua-dua ni. So awak akan dapat 2 markah. Okey, so lagi siapa boleh bagi jawapan? Raya. Teknologi dah ambil dah. Okey, siapa nak cakap? Cakap je. Okey, Yap Yumi. Yap Yuji. Yap Yumi pula. Kekurangan sumber bahan mentah. Okey, okey. Huraian dia. Kekurangan sumber bahan mentah yang diakibatkan oleh pandemik. Diakibatkan oleh pandemik. Huraian. Huraian. Tak tahu. Okey, so kalau awak cakap Dan disebabkan oleh pandemik. kekurangan? Kekurangan apa? Chip dalam kilang. So Chip kat situ teknologi. awak kena perincikan lagi chip apa benda. Chip teknologi. Bila awak sebut teknologi lebih pada tak ada kereta dan komputer. Okey, so boleh Semakin berkurangan. Okey, so maknanya kalau awak fokus kepada bahan mentah, so awak kena refer pada bahan mentah. Jangan sentuh teknologi. Kalau teknologi kat sini awak akan pergi dasar yang ni. Okey, sebagai contoh lain kalau kata, okey, so pengurus pengeluaran perlu memastikan bahan mentah mencukupi untuk proses pengeluaran. Okey, contohnya untuk mengeluarkan kek, so kena pastikanlah bahan-bahan mentah seperti tepung, telur dan sebagainya mencukupi untuk proses tersebut. Okey, so habis. Awak akan dapatlah 2 markah. So sebenarnya macam cikgu cakap, soalan-soalan ni agak jarang keluar. Okey, sebab kalau keluar bonus bagi kamu, ini KBKK je. Kamu letak contohnya macam tadi, ikutkan kemajuan teknologi baru. Apa dia punya point dia? Kemajuan teknologi baru. Okey, kalau awak letak teknologi pun, okey, awak akan dapat point juga, tak masalah. Sebab ini bukan fakta khusus. Awak letak teknologi, awak uraikan apa berkaitan dengan teknologi tadi. Okey, kekurangan bahan mentah. Okey, kalau kita awak buat bahan mentah pun, tapi uraian awak menyokong bahan mentah ni, kita sebut bahan mentah semakin berkurangan disebabkan oleh peningkatan perniagaan dalam sesebuah negara. Okey, sebagai contoh bla 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 bla. Okey, awak akan dapat markah jugalah. Okey, boleh kalau keluar biasanya untuk soalan-soalan fakta-fakta umum ni, dia akan keluar 1 ataupun 2 soalan sahaja yang akan keluar. So awak kena take advantage sikit lah, kalau keluar awak kena grab markah yang penuh. Okey, ini untuk cabaran. Ini contoh 2 cabaran. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada perkaitan jabatan pengeluaran dengan jabatan lain. Okey, tadi cikgu dah terangkan. So dalam bab yang pertama ni kita ada jumpa pengeluaran.
Okey, kemudian kita ada jumpa sumber manusia. Kemudian kita ada jumpa keuangan. Dan yang kelima kita ada jumpa sumber manusia dah ada dah tadi. Okey. Pemasaran. Okey, kita ada jumpa jabatan-jabatan ni. So sekarang kita tengok apa perkaitan jabatan pengeluaran dengan jabatan-jabatan ni. So dia orang berkait ataupun tidak. Okey, so kita akan melihat satu persatu. Tetapi untuk menjawab soalan perkaitan ni, yang pertama sekali awak kena tahu fungsi untuk setiap jabatan. So cikgu akan bagi tahu fungsi setiap jabatan ni secara umum. Seperti mana awal-awal tadi cikgu dah terangkan kepada kamu. Okey, pengeluaran, fungsi dia menghasilkan produk ataupun perkhidmatan. Okey, sumber manusia, fungsi dia lebih kepada menguruskan pekerja-pekerja yang ada dalam sesebuah organisasi ataupun perniagaan. Keuangan lebih kepada menguruskan sumber-sumber keuangan dalam sesebuah syarikat lah. Okey, contoh dia ada modal sekian-sekian, okey, digunakan untuk pembelian produk, kemudian nak melabur ke sebagainya. So dia akan menguruskan keuangan syarikat. Okey, dan dia buat laporan-laporan lah, laporan keuangan. Okey, pemasaran dia akan menguruskan bagaimana dia nak pasarkan produk yang dihasilkan kepada customer. Sama ada pengguna akhir ataupun pengguna industri. So boleh beza yang itu cikgu dah sebut kan. Pengguna industri dengan pengguna akhir. Pengguna akhir tu apa? Siapa tahu pengguna akhir tu? Pengguna akhir tu apa? Pelanggan. Okey, memang pelanggan. So, apa beza pengguna akhir dengan pengguna industri? Tak tahulah. Apa tu? Pengguna akhir, siapa tahu pengguna akhir? Okey. Tak tahu So, pengguna akhir ni kita beli untuk kegunaan sendiri. Contoh kita. Okey, kita beli roti, kita nak makan. Okey, kita beli baju, kita nak pakai. Okey, ataupun kita beli TV sebab kita nak tengok TV. Kita beli kereta sebab kita nak gunakan kereta tersebut untuk pergi kerja ke dan sebagainya, pergi dating ke. Okey, beli motor sebab apa. Okey, pengguna industri dia beli, dia proses, okey, kemudian dia jual. Dia buat bisnes balik. Okey, contoh dia beli pisang. Okey, pisang tu dia goreng-goreng, kemudian dia jual. Okey, itu pengguna industri. Ataupun dia beli kereta, dia buat sewa kereta tersebut. Okey, kereta tersebut merupakan barangan industri, bukan barangan akhir. Okey, boleh beza Akhir untuk kegunaan sendiri, industri untuk perniagaan semula. Okey, so dapat beza dua-dua ni So itu pemasaran. Okey, bagaimana dia nak pasarkan produk yang telah dihasilkan kepada pengguna industri ataupun pengguna akhir. Okey, so kita tengoklah jabatan-jabatan ni. Adakah setiap jabatan ni dia bergerak sendiri ataupun dia memerlukan sokongan daripada setiap jabatan-jabatan yang lain. Okey, so kita akan tengok perkaitan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran, jabatan keuangan dan juga jabatan sumber manusia. Kita tengok jabatan pengeluaran. Okey. Perkaitan jabatan pengeluaran dengan jabatan pemasaran. Kita dah tahu dah secara umumnya pengeluaran menghasilkan produk, jabatan pemasaran memasarkan produk. So apa perkaitan dia? Okey, so jabatan pengeluaran. Okey, sekejap. Okey, jabatan pengeluaran akan mengeluarkan produk berdasarkan tempahan spesifikasi daripada jabatan pemasaran. Okey, sebab apa dia dapatkan daripada jabatan pemasaran? Jabatan pemasaran dia akan pasarkan produk. So bila dia pasarkan produk, so dia tahu cita rasa pengguna. Feedback tu datang kepada sampai kepada jabatan pemasaran. Okey, dan dia ada rekod-rekod, okey, permintaan, okey, semua yang order akan melalui jabatan pemasaran kat sini. So jabatan pemasaran bila dapat tempahan ni, so dia akan submit kepada jabatan pengeluaran. Dan jabatan pengeluaran dia akan hasilkan produk berdasarkan permintaan yang telah dihantar oleh jabatan pemasaran. Okey, kemudian so maknanya jabatan pengeluaran dia tak akan buat produk suka-suka hati dia. Okey, kuantiti yang dihasilkan berdasarkan permintaan yang telah diberikan oleh pengurus jabatan pemasaran kepada pengurus jabatan pengeluaran. Okey, tentang spesifikasi produk yang macam mana mendapat sambutan.
So benda tu pun akan diserahkan kepada jabatan pengeluaran. Pengeluaran dia akan hasilkan mengikut kepada tempahan dan juga spesifikasi yang telah dihantar oleh Jabatan Pemasaran. Okey, so itu perkaitan dua-dua ni. Perkaitan Jabatan Pengeluaran dengan Jabatan Pemasaran. Okey, kemudian Jabatan Pengeluaran akan menghasilkan jumlah produk berdasarkan jumlah perancangan jualan daripada Jabatan Pemasaran. Okey, diorang ada target diorang. Okey, setiap syarikat, mana setiap jabatan dia ada target-target. Contoh Jabatan Pemasaran. Okey, target tu berdasarkan min atas. Contohnya matlamat syarikat, dia nak dapat 1 juta. Contoh dia, 1 juta dalam masa setahun. Okey, so Jabatan Pemasaran, ni contoh Jabatan Pemasaran dia akan kalkulate pula 1 juta, bahagikan dengan 12 bulan, so sebulan berapa? Okey, berapa ni? So 100,000, betul ke 100,000? Okey, katakan 100K. So ini untuk sebulan. So 100K pula, dia akan bahagilah. Okey, so 100K bahagikan dengan jumlah hari bekerja. Contohnya dalam sebulan kita ada 31 hari ataupun 30 hari ataupun ada 28 lah. Kita ambil random 30. Okey, so maknanya dalam 30 hari bukannya semua hari bekerja. Contoh dia tolak cuti-cuti, mungkin ada perniagaan yang running 24 jam. Tak masalah, kita ambil contoh lah. Okey, mungkin 28 hari contoh dia, 28 hari. So 1K bagi 28, so berapa? Mana kalkulator pula, hilang pula ni. Okey, contoh. Okey, so 1 hari 28. So dalam 1 hari, okey, ini calculation ni dibuat oleh Jabatan Pemasaran. So dia tetapkan dalam 100K ni, okey contoh dah, kalau katakan 50. Ini contoh Aku tak ada kalkulator ni. So katakan 50K. 50K ni perlu dicapai. Okey, jumlah jualan sehari. So dia akan bahagi pula berapa unit. Satu unit tu, okey, berapa RM. So dia akan bahagi pula. Okey, contoh-contoh dia kira, okey, mungkin 1,000 unit perlu dihasilkan dalam masa sehari. So calculation ni dia akan berikan kepada Jabatan Pengeluaran. Jabatan Pengeluaran dia akan hasilkan produk mengikut pada kuantiti yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pemasaran. Kalau dia dapat kurang, so dia dapat kesimpulan dia kalau dia keluarkan kurang, so dia tahulah. So mungkin 1 juta tak akan capai. Tapi kalau dia keluarkan lebih daripada 1,000 unit, so kemungkinan lebih daripada 1 juta tu mampu dicapai. Okey, faham konsep ni? Okey, cikgu nak tunjukkan awak apa hubungan Jabatan Pengeluaran dengan Jabatan Pemasaran je ni. Jabatan Pemasaran dia akan calculate, okey, apa trend terkini dan sebagainya, dia submit kepada Jabatan Pengeluaran. Jabatan Pengeluaran dia akan hasilkan produk seperti mana yang diberikan oleh Jabatan Pemasaran. Okey, boleh setakat ni, faham tak? Okey, ada soalan? So bila dalam jawapan awak kena kaitkan dua-dua jabatan ni. Kalau dia tanya apa perkaitan antara Jabatan Pengeluaran dengan Jabatan Pemasaran, dalam jawapan awak perlu kaitkan, letakkan nama dua-dua jabatan ni. So apa peranan dia? Awak kena kat sini lah contoh huraian ya. Okey. Yang kedua, peranan Jabatan Pengeluaran, perkaitan Jabatan Pengeluaran dengan Jabatan Pemasaran. Ini contoh yang tadi. So ini yang sama juga. Okey, Jabatan Pengeluaran akan melaksanakan program penyelidikan dan R&D berdasarkan maklumat. Ini Jabatan Pemasaran, dia akan buat R&D berdasarkan maklumat pelanggan yang dikumpul daripada Jabatan Pemasaran. Ni Jabatan Pengeluaran akan buat R&D berdasarkan maklumat pelanggan yang dikumpul daripada pelanggan. Okey, contohnya berkaitan dengan cita rasa. Okey, so kalau katakan kereta dia nak macam sporty, lagi apa lagi? Punya enjin, sekian-sekian. Okey, so Jabatan Pengeluaran dia akan buat R&D lah. So dia akan kaji. Okey, yang pertama dari segi design. So kalau kita design semua, Jabatan Pengeluaran dia akan buat. So rekaan yang mana lebih sporty, so dia akan tengok, dia buat R&D. Okey, dia ambil contoh-contoh. Kalau kata Malaysia ni sebenarnya, okey, kereta-kereta Malaysia ni semuanya base kepada kereta-kereta luar negara, dia ada jabatan R&D dia. Ini R&D ni dia ada dekat Shah Alam. Satu masa dulu masa cikgu terlibat dengan bahagian ISO tu, okey, cikgu ada pergi buat lawatan sekali dengan bos-bos tu, dia orang ajak cikgu pergi. So cikgu pergi masuk kepada department R&D dia orang. So banyak kereta-kereta luar negara ni ada dalam department tersebut. Okey, sebab apa? Dia orang nak kaji, okey, dari segi reka bentuk. Okey, kemudian
dia akan hasilkanlah design yang sesuai ikut bentuk muka bumi Malaysia ni. Okey, dari segi enjin dia buat kajian juga macam mana nak buat enjin terkini dan sebagainya. Okey. So berdasarkan kepada permintaan daripada pelanggan, so dia akan buat R&D. Okey, so permintaan tu dapat di mana? Daripada Jabatan Pemasaran. Itu antara peranan lain lah daripada tadi Kemudian membuat penambahbaikan dan perubahan berdasarkan perubahan cita rasa pelanggan yang dikenapasi oleh Jabatan Pemasaran. Sama juga yang ni. Ada perubahan, so dia akan buat kajian. Okey, diorang sekarang ni sebab apa produk kita gagal dapat sambutan. Okey, sebab contohnya dari segi pembungkusan kurang menarik. So dia akan buat lah. So cita rasa pengguna ni lebih tarik kepada pembungkusan. Kalau kita tengok dulu, kalau kita mi segera pada masa dahulu, keluaran Maggi tak silap cikgu. Ini masa zaman-zaman Mawi. Siapa kenal Mawi? Kalau yang Melayu ni tak kenal Mawi, cikgu tak pastilah. Kenal tak Mawi? Kenal. Kenal kan? Dia pelajar Cina tahu tak Mawi? Siapa kenal Mawi? Pelajar Cina. Tak kenal Awi kenal Awi? Tak tahu. Tak tahu kan? Okey, Mawi tu penyanyi. Okey, penyanyi keluaran Akademi Fantasia. Pernah dengar Akademi Fantasia? Pelajar Chinese. Pernah dengar tak Akademi Fantasia? Tak. Tak pernah. Seorang tak tahu. So awak boleh Google tengok Akademi Fantasia. Ini kalau kata stesen TV, kalau kata yang Astro sebagainya, dia ada satu rancangan TV Akademi Fantasia, dan Mawi ni merupakan penyanyi keluaran Akademi Fantasia. Dan satu perubahan yang dibawa pada masa tu, kalau tengok fenomena masa tu cikgu tak ingat cikgu umur berapa dah. Okey, Mawi ni merupakan kata satu nama besar lah dalam industri hiburan Malaysia ni. Okey, sampai golongan budak sehinggalah kepada golongan tua minat Mawi. Okey, kamu minat juga ke? Ni Darwi Syed Kebal Himan. Masa tu kamu kecil ke? Okey. So, benda tu bukan sahaja melibatkan kepada industri hiburan, tetapi dia masuk kepada perniagaan-perniagaan. Dan Maggi masa tu, dia keluarkan produk, pembungkusan dia tu dia letak muka Mawi. Dia jadi duta lah. Letak muka Mawi. Okey. So pada masa tu dia tengok trend orang terkini, dia beli berdasarkan ni. Muka artis. Tengok keluaran Mawi saja ada muka Mawi, sold out. Okey, habis produk-produk yang ada muka Mawi. Padahal dia orang tak makan pun. Tapi peminat dia ramai sangat. Okey, so maknanya kalau kata dari segi tu, kalau kata mungkin Jabatan Pemasaran dia dapat kena pasti masa ni. Okey, perubahan trend pembelian sama sekarang ni dia lebih kepada tengok pada artis-artis kegemaran dia orang. So mungkin benda tu awak boleh sampaikan maklumat kepada Jabatan Pengeluaran. So Jabatan Pengeluaran dia akan terima maklumat tersebut, mungkin dia akan buat perubahan dari segi pembungkusan dia orang. Dia letak pula mungkin artis-artis lain ataupun yang setaraf dengan Mawi dia ataupun geng-geng dia. Masa ni geng-geng ni banyak dah ni. Yang satu akademi dengan dia ada lupa pula nama. Dia ada beberapa orang lagi. So mungkin itu salah satu cara untuk awak meningkatkan orang kata keuntungan syarikat. Boleh So maklumat tu awak dapat, awak base kepada cita rasa pengguna. Kalau kata Chinese, awak boleh gunalah artis-artis awak. Siapa yang minat dan sebagainya. Kalau kata Malaysia ni, siapa dia punya ikon-ikon dia. Kalau kata sukan banyak kan. Sukan kalau katanya baru ni badminton, ada Erencia. Kesukan pun kamu tak tahu. So boleh gunakan itu juga. Ni contoh. Ada soalan untuk hubungan Jabatan Pengeluaran dengan Jabatan Pemasaran? Siapa ada soalan? Ada soalan boleh tanya? Tak ada soalan? Tak ada. Okey. Dia keluar pada tahun 2016. Ni soalan dia keluar. Uraikan dua hubungan antara Jabatan Pengeluaran dengan Jabatan Pemasaran. 4 markah. Dia nak dua hubungan. Okey. So, awak buatlah hubungan. Okey, macam biasa. So, bila awak nak buat soalan, awak kena buat kepala ayat dia awak potong je balik ni, huraikan. Dua hubungan antara Jabatan Pengeluaran dengan Jabatan Pemasaran ialah, baru awak bagi yang pertama apa dia.
Okey, ini contoh dia tadi. So jabatan pengeluaran mengeluarkan produk, manakala jabatan pemasaran akan menjalankan promosi dan menjual produk yang dihasilkan oleh jabatan pengeluaran. Okey, dapat 2 markah. Okey, jabatan pemasaran mendapat tempahan produk daripada pelanggan dan juga memaklumkan kepada jabatan pengeluaran untuk penghasilan produk, 2 markah. Okey, janji awak masukkan dua-dua department tersebut. Kalau awak just terangkan jabatan pengeluaran akan mengeluarkan produk. Okey. Kemudian yang kedua, jabatan pemasaran akan menjual produk. Awak buat asingkan, kemungkinan kosong markah. Sebab dia tak nampak hubungan dekat situ. So pastikan dua-dua ni masuk sekali dalam jawapan awak. Jabatan pemasaran akan beri maklum balas tentang kehendak pengguna dan memaklumkan kepada jabatan pengeluaran untuk membuat produk mengikut spesifikasi yang kena pasti. Okey, jabatan pengeluaran menghasilkan jumlah produk berasaskan rancangan jualan yang dibuat oleh jabatan pemasaran. Okey, so bila ada perkaitan ni, so 2 markah. Tapi soalan ni dia minta 2. So minta 2, awak hanya bagi 2 sahaja. Kalau awak bagi 3 dan 4, kata contoh awak bagi 4, so dia akan semak 2 yang teratas sahaja. 3 dan 4, so dia akan tarik stroke kan. Sebab ini soalan tertutup. So tak perlu awak bagi lebih. So awak kena pastikan, kalau kata awak buat juga macam ni, 3, 4, kena pastikan 1 dan 2 ni jawapan yang paling tepat. 3 yang keempat tu, yang awak ragu-ragu. Tapi nasihat cikgu tak perlu awak buat. Bagi 2, just buat 2 sahaja. Okey, sudah keluar pada tahun 2016. Okey, seterusnya kita lihat pula apa perkaitan jabatan pengeluaran dengan jabatan lain. Okey, iaitu dengan jabatan keuangan. Okey, kita dah melihat tadi jabatan keuangan tu lebih menguruskan sumber-sumber keuangan yang ada dalam sesebuah syarikat. Okey, so apa peranan dia? Okey, so memberi maklumat berkaitan keperluan keuangan untuk sebarang operasi pengeluaran. Okey, so maknanya jabatan pengeluaran, kita tinggal beberapa ayat ni akan memberi maklumat, okey, akan memberi maklumat berkaitan keperluan keuangan kepada jabatan keuangan untuk sebarang operasi pengeluaran. Okey, maklumat berkaitan keuangan lah. Contoh dia apa? Contohnya macam senarai, bahan mentah, okey, plus dengan harga. Okey, sudah akan submit kepada jabatan pengeluaran dan jabatan pengeluaran dia akan keluarkan duit dan bayar kepada pembekal. Tugas kita keluarkan senarai bahan mentah dan berapa kos dia. Kita bagi kepada jabatan pengeluaran, terpulang kepada jabatan pengeluaran nak lulus atau tidak. Okey, confirm dia akan lulus. Okey, sebab apa dia akan menjejaskan operasi perniagaan kalau tidak diluluskan. Kemudian jabatan pengeluaran akan membuat cadangan kepada jabatan keuangan untuk mendapatkan sumber keuangan bagi membuat penambahan pelaburan dalam meningkatkan kecekapan pengeluaran. Ini antara yang lain pula. Okey. Jabatan pengeluaran akan membuat bajet dan menyerahkan kepada jabatan keuangan. Jabatan pengeluaran akan membuat bajet dan menyerah kepada jabatan keuangan. Bajet-bajet ni sebab kita hanya buat bajet, tapi yang meluluskan hanyalah jabatan keuangan. Sama juga macam kata program-program dekat sekolah. Contoh kalau kata kamu nak handle pertandingan. Okey, dalam carta organisasi kamu akan ada bendahari, betul tak? Bendahari tugas dia kutip duit. So maknanya SU, okey, SU bagi organisasi tersebut dia akan buat bajet. Okey, berapa peruntukan perbelanjaan yang awak perlukan. Dan bajet tersebut awak akan serahkan kepada bendahari. Bendahari tengok benda tersebut, valid, so dia akan luluskan duit tersebut. Serahkan kepada ataupun pembekal tadi ataupun dia bagi kepada orang yang menguruskan benda ni tadi. Okey, sama konsep dia. Pengurus jabatan pengeluaran dia akan buat bajet. Bajet lah meliputi diberi kos. Kos ni banyak bahan mentah, okey, pekerja, mungkin peralatan yang diperlukan. Okey, segala-galanya kemudian dia akan serahkan kepada jabatan keuangan untuk tindakan selanjutnya. Okey, boleh? Okey, ini
Jabatan Pengeluaran dengan Jabatan Semua Manusia. Awak tahu semua manusia berkaitan dengan pekerja. Okey? So, Jabatan Pengeluaran akan membuat unjuran keperluan semua manusia kepada Jabatan Semua Manusia. So, dia akan memberitahulah. Okey, berapa bilangan pekerja yang diperlukan. Okey, dan juga kriteria. So dia akan submit. Contohnya Jabatan Pengeluaran sekarang ni saya memerlukan 10 orang pekerja tambahan. Okey, kelayakan dia apa? Bla 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 bla. Okey, mungkin diploma dalam bidang sekian-sekian. Ataupun kalau nak ambil operator, mungkin syarat minimumnya ialah SPM. So awak akan senaraikan. Kemudian kriteria ada apa dia? Kebolehan tahan maki ke apa. Kalau awak nak yang lebih spesifik, letak. Okey, macam setengah perniagaan ataupun macam kilang-kilang, kadang-kadang dia ada ciri-ciri khas pekerja yang diperlukan. Contoh cikgu kerja dekat jabatan, dekat Proton hari tu pun, dalam Jabatan Pengeluaran dia pecah pula, dia ada beberapa sub dia. Okey, contoh nak mengasihkan dalam Proton tu dia ada department body, department painting, kemudian department engine, department final. Final tu dicantumkan semua sekali. Dan setiap kata ciri-ciri pekerja tu tak sama. Contohnya painting. Okey, selain daripada SPM, okey, so dia memerlukan pekerja macam mana? Tak buta warna. So syarat-syarat ni awak perlu senaraikan dan awak akan submit kepada Jabatan Semua Manusia. Barulah Jabatan Semua Manusia dia akan buat interview, cari pekerja yang kamu nak. Okey, kalau kata kamu tak nyatakan buta warna, tiba-tiba yang buta warna ni kita letak pada bahagian painting. So apa akan jadi? Customer minta biru, dia akan bagi merah contoh dia. Sebab apa? Warna dia tak kenal. So dia ada syarat-syarat dia. Okey, nak letak dalam department office. Dia ada satu department office. So mungkin kelayakan dia lain, dia perlukan matematik. Matematik, kita kalau kata nak pergi interview mana-mana, kadang-kadang dia ada macam-macam ujian. Proton itu pengalaman cikgu. Selain daripada interview depan-depan ni, so dia ada ujian. Sebelum kita nak pergi ke interview tu sebenarnya, proses awal kita isi borang, kemudian kita kena duduki ujian. Dia ada ujian maths. Saya ingat lagi masa nak ambil ni untuk jabatan operator je ni. Maths dia ada dalam 10 soalan maths. Okay, dia bagi dalam tempoh masa yang diperuntukkan dan kita kena jawab, kita submit. Okay, so yang lepas 6 ke atas, barulah dia pergi ke tapisan yang kedua iaitu interview. Lepas interview barulah diterima dalam kerja. So cikgu ingat lagi first dulu. Cikgu bersama rakan-rakan cikgu. Tujuan cikgu ni lebih kepada masa starting tu, selain daripada cikgu nak cari pengalaman, cikgu nak bantu juga rakan-rakan cikgu yang akademik dia agak kurang sikit masa tu kat kampung. Okey, so cikgu tolong diorang. So dengan syarat, orang kena duduk sebelah-sebelah cikgu lah. Okey, barulah cikgu boleh bagi jawapan-jawapan tu. Macam bagi benarkan diorang tiru lah, lebih kurang macam tu lah. Okey, sebab cikgu nak tolong dia, nak tolong sebab kalau kata diorang nak pergi kerja, kalau kata ujian maths dia, memang dia akan fail lah. Soalan dia boleh tahan. Soalan dia senang. Kadang-kadang dia ada perenggan panjang tapi maklumat atas tak guna. Kita guna maklumat bawah. Dia isi soalan lah kata. Okey, cikgu dapat dah 10 per 10. Okey, ada kawan cikgu, ada 2 orang cikgu pergi tu. Dua-dua lepas lah. Dia dapat 7, ada dapat 8. Okey, cikgu tak bagi dah semua. Takut nanti mungkin kata sikit. So lepas kemudian baru pergi ke sini. So mungkin matematik ni diperlukan untuk pekerja dalam bidang department yang lain. Sebab kau kata pengiraan stok dan sebagainya. So mungkin dia memerlukan mereka yang pakar dalam bidang matematik, bukan pakar, tahu mengira lah, basic asas. So kalau kata yang tak tahu mengira, so tak dapat lah. Okay. So Jabatan Pengeluaran dia akan buat unjuran keperluan manusia yang diperlukan kepada Jabatan Semua Manusia, dan Jabatan Semua Manusia dia akan buat proses seterusnya. Dia akan buat interview dan sebagainya, cari pekerja dan dia akan hantar kepada Jabatan Pengeluaran tadi. Okey, seterusnya memaklumkan kepada Jabatan Semua Manusia apabila berlaku pemecatan pekerja atau pengurangan. Okey, so bila ada pekerja dipecat, mungkin ada masalah dan sebagainya, ataupun pekerja tersebut ada masalah disiplin, mungkin terlibat dengan curi ke, ataupun masalah lambat datang kerap sangat. So dia akan bagi nama-nama ni kepada Jabatan Semua Manusia dan Jabatan Semua Manusia yang akan ambil tindakan. Okey, kalau katakan masalah, mungkin dia adakan kaunseling dan sebagainya, pemecatan. Okey, kalau kata berlaku pemecatan, so Jabatan Semua Manusia dia kena cari pekerja lain untuk dihantar. Okey, dan sebagainya lah. So dia kena maklumkan.
Okey, so kita dah tengok dah. Okey, 3 peranan Okey, antara maknanya sekejap. Okey, jabatan pengeluaran, peranan dia dengan sumber manusia, dengan keuangan dan juga pemasaran. Okey, so cikgu harap kamu dapat tahu dia punya link dia. Okey, perkaitan antara setiap jabatan-jabatan. Okey, boleh. Ada soalan? Terus sebelum kita pergi yang terakhir ni. Ada sebarang soalan? Kau tak faham? Tak ada? Ada ke tak ada? Okey, faham Okey, yang terakhir kita pergi kepada proses pengeluaran. Okey, terdapat elemennya ni. Tak kisah, kita nak pergi yang seterusnya. Subsistem. Okey, ini proses pengeluaran. Okey, kalau awak perhatikan, dia lebih kurang je. Cuma dia ada pengurangan sikit. Okey, kalau kata yang bab pertama, okey, awak jumpa dengan proses perniagaan. Okey, di mana proses yang pertama ialah input. Yang kedua, proses tambah nilai. Yang ketiga ialah output. Yang keempat ialah pemasaran. Yang kelima ialah untung atau rugi. Ini bab yang pertama. So dalam bab yang kedua, kita hanya ambil yang 3 atas ni. Okay, sebab kita hanya mengeluarkan produk, bukan memasarkan. Memasarkannya ni, dia masuk department lain. Okay. So dia ada input yang pertama, yang kedua proses transformasi. Proses tambah nilai untuk bab yang pertama, proses yang kedua ialah dalam bab yang kedua dia tukarkan nama kepada proses transformasi. Maksud yang sama, nama fakta sahaja yang berbeza. Dia tukar kepada transformasi. Dan yang ketiga ialah output. Okey, kemudian ini ialah maklum balas. Okey, maklum balas daripada setiap jabatan ni kalau kata input. Okey, proses transformasi dan output. Okey, ini punya kitaran. Okey, tapi dia lebih kepada 3 ni Okey, so benda sama je. Cikgu tak perlu terangkan lebih lanjut sebab dia berkait dengan bab yang pertama. Okey, input. Input merupakan faktor-faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey, so apa faktor-faktor pengeluaran tadi? Dalam bab yang pertama awak dah tengok. So, dia ada 5. Okey, sebutkan. Okey, apa faktor pengeluaran? Okey, bahan mentah. Lagi? Modal. Lagi? Modal insan, Okey, modal insan, teknologi, keusahawanan. Okey, keusahawanan. Okey. So 5 faktor pengeluaran. So ini definisi bagi input merupakan faktor-faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. So kalau kata contoh, macam cikgu dah tekankan sebelum ni, kamu kena kaitkan keseluruhan faktor pengeluaran. Jangan fokus kepada bahan mentah sahaja. Okey. Proses transformasi merupakan proses tambah nilai yang menukarkan input kepada output. Definisi dia sama, cuma sekarang ni dia tukar nama proses yang kedua iaitu proses transformasi. Kalau bab yang pertama, proses tambah nilai. So yang kedua, transformasi. So hati-hati jangan tertukar fakta. Kalau tertukar, so salah kat situ. Okey, kalau buat proses tambah nilai, so dia akan salah lah. Yang ketiga, output. Output merupakan hasil akhir yang didapati daripada proses pengeluaran. Dan yang terakhir sekali ialah maklum balas, iaitu penyampaian maklumat tentang hasil keluaran kepada peringkat input dan juga proses transformasi. Okey, biasa melibatkan tentang kualiti dan juga rupa bentuk produk. Okey, ini maklum balas lah. Maknanya setiap peringkat-peringkat tu tadi mungkin dia ada maklum balas. Proses tak berjalan lancar, contoh output dia tidak menepati KPI. Okey, input kurang dan sebagainya. Itu respon-respon yang diperolehi. Okey. So habis untuk subtopik yang pertama.